Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, kali ini cikgu akan terangkan berkaitan tajuk PSB tingkatan 4 iaitu reka bentuk dalaman, lebih kepada eksplorasi seni. Okey, dalam eksplorasi seni akan dijelaskan berkaitan kaedah reka bentuk dalaman. Okey, kita tengok satu-satu apa jenis kaedah yang ada. Okey, dalam reka bentuk dalaman terdapat 4 kaedah iaitu yang pertama, susun atau ruang. Yang kedua, pengudaraan. Yang ketiga, pencahayaan. Dan yang keempat, antropometrik. Okey, kita tengok yang pertama, susun atau ruang. Okey, susun atau ruang adalah berkaitan dengan memberi keselesaan dan memenuhi cita rasa pengguna. Contoh bentuk susun atur ialah L, I, H, U, G dan bentuk pulau. Maksudnya, pilihan pengguna macam mana nak susun kedudukan perabot. Okey, kita tengok kat sini ada beberapa contoh susunan perabot. Yang pertama bentuk L, yang kedua bentuk I, yang ketiga bentuk H, yang keempat bentuk pulau, yang kelima bentuk U dan yang keenam bentuk G. Okey, terdapat 6 bentuk dalam susun atau ruang. Okey, kaedah yang kedua ialah pengudaraan. Pengudaraan ialah faktor penting untuk pergerakan angin dan udara. Faktor ini berkaitan dengan penggunaan kipas, penyaman udara, pintu dan tingkap. Maksudnya, di mana kedudukan pintu, tingkap pada ruangan-ruangan yang tertentu untuk pengudaraan yang baik. Seterusnya, yang ketiga ialah pencahayaan. Pencahayaan adalah bagi menyerikan suasana, memberi keselesaan melalui sumber semula jadi dan buatan manusia berkaitan dengan pintu dan tingkap. Maksudnya cahaya boleh masuk ke dalam rumah. Maksudnya ada ruang untuk pencahayaan. Okey. Maksudnya dia berkaitan dengan pintu dan tingkap. Okey, seterusnya antropometrik. Antropometrik ini ialah berkaitan dengan ukuran dan saiz manusia. Maksudnya sempit ataupun luas kedudukan yang ada ataupun keadaan ruang ataupun bilik luas atau sempit. Penting agar produk, sistem atau ruang dapat menepati kehendak fizikal pengguna. Okey, sekarang kita tengok cara penghasilan pelan lantai dalam reka bentuk dalaman. Okey, langkah pertama, pilih ruang dan konsep reka bentuk. Contohnya kita nak buat reka bentuk pelan pejabat. So kita decide, kita pilih satu konsep yang macam mana kita nak. Contoh konsep moden ke, contemporary ke, traditional ke. Okey, kita pilih dulu konsep untuk rekaan kita tu. Okey, yang kedua ialah tetapkan skala. Contoh 1:20. 1 cm di atas pelan sama dengan 20 cm ukuran ruang sebenar. Contohnya, pada pelan, nombornya ialah makin kecil daripada nombor sebenar. 1:20 bermaksud 1 tu pada pelan, 20 tu ialah ukuran sebenar. Yang ketiga, pilih tulisan seni bina yang sesuai. Okey, tulisan yang senang dibaca lah. Contohnya, tulisan yang tidak berangkai. Okey, untuk lukisan pelan, tidak boleh menggunakan tulisan yang jenis berangkai. Okey, yang keempat, lakar dan nyatakan simbol yang digunakan. Contohnya, pintu macam mana, meja macam mana, tu menggambarkan simbol. Sebab dalam lakaran pelan, dia tidak lukis objek sebenar. Dia hanya menggunakan simbol sahaja. Okey, yang kelima, buat lakaran idea awal dan konsep yang dipilih. Okey, lakar dulu lakaran kasar, idea awal secara kasar pada kertas.
untuk sebagai untuk buat lakaran idea awal ni adalah bagi menentukan idea dan konsep yang telah dipilih. Lakar secara kasar dulu. Okey, yang keenam. Bila dah ada lakaran kasar tadi, dah decide, so lakaran tu dikemaskini. Dikemaskini, bagi cantik, bagi kemas lakaran kasar tadi untuk jadi draft dah lah. Okey, yang ketujuh, buat rendering pada lukisan pelan lantai. Bila dah lakaran dah dicantikkan tadi, warnakan ataupun kemaskan lagi lakaran pelan lantai tadi. Yang ke-8, hasil lukisan pelan lantai dengan rendering yang lengkap. Maksudnya bila dah siap semua, inilah hasil yang telah disiapkan. Iaitu pelan lantai sebuah pejabat. Okey, yang ke-9 ni ialah langkah terakhir iaitu labelkan pada setiap simbol yang telah dilakar. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum.